Baik, dalam video kali ni kita nak bercakap pasal pelaburan. Okey. Pernah tak kita bayangkan one day kita melabur punyalah banyak, 10,000, 20,000, 30,000, ratus-ratus ribu dekat satu akaun, dan kemudiannya kita tak ada, maybe accident ke, na'udzubillah, mungkin ada sesuatu berlaku kepada kita. Dan pernah tak kita terfikir macam mana kita nak uruskan benda ni, dan supaya duit yang kita laburkan tu bukannya tinggal dekat dalam situ, tapi digunakan oleh kegunaan ahli keluarga kita yang masih hidup. Okey, aku sempat email benda ni kepada pihak RAIS, okey, dan aku dah dapat jawapannya. Okey, tapi sebelum aku cakap lanjut lagi pasal apa yang terjadi kepada akaun RAIS kita selepas kita mati, kita intro dulu. Okey, baik. Beberapa hari lepas aku terfikir untuk bertanyakan kepada RAIS apa yang terjadi apabila akaun kita tak sempat nak dikeluarkan duitnya, dan penggunanya ataupun pemegang akaun tersebut sudah meninggal dunia. Kita bayangkan dalam situasi yang senang, si pasangan kita, isteri kita ataupun anak-anak kita ataupun saudara mara kita yang lekat tidak pernah tahu tentang password ataupun username RAIS kita. Okey, sebab apa? Sebab kita, seperti mana yang kita tahu, apabila seseorang itu sudah meninggal dunia, semua akaun kita akan dibukukan. Dan kalau katakan sebelum tu kita keluarkan duit RAIS tu, mungkin tak ada masalah lah. Tapi kalau katakan kita tak sempat keluarkan, macam mana, apa yang terjadi dekat duit RAIS yang beribu-ribu ataupun berjuta-juta kita laburkan dalam tu selama ni. Okey, aku sempat hantar email kepada pihak RAIS beberapa hari lepas, dalam bahasa Inggeris lah. Aku try to write it so that at least kalau ada dekat sana yang tak faham bahasa Inggeris ke apa, dia tak faham bahasa Melayu, dia orang boleh reply. Okey, dan aku tunggu juga, aku expect dia orang tak reply tau, sebab aku hantar 2 hari lepas. So hari ni aku dapat reply. Okey, so menurut email yang aku dapat ni, bagi siapa-siapa yang dah meninggal dunia, pengguna yang meninggal dunia, okey, dia orang perlu kemukakan satu salinan IC yang sah. Lepas tu geran probate ataupun surat kuasa mentadbir. Okey, dan satu lagi ialah nombor akaun yang mana kita perlu masukkan, iaitu akaun waris. Okey, paling simple, very simple. Nampak macam senang tapi bila aku go through reading balik apa itu geran probate, apa itu surat kuasa mentadbir, aku rasa it's not an easy step. Dan aku harapnya aku sempat sampai ke usia yang sepatutnya untuk aku keluarkan duit itulah. Okey, baik. Tapi sebelum tu aku nak tahulah, yang bila dalam email tersebut dia merujuk kepada geran probate dan juga surat kuasa mentadbir. Sebagai seorang Muslim, kita tidak ada kaitan dengan yang itu. Sebab apa-apa saja duit yang sefaham aku, maafkan aku kalau aku salah, sefaham apa yang aku faham lah. Okey, apa saja duit simpanan kita yang dibekukan, tidak ada tertulis duit ini akan diwarisi kepada siapa-siapa. Duit itu akan melalui proses faraid. Okey, jadi aku tak nak bercakap banyak lah pasal faraid ni, sebab aku pun kurang jelas. Cuma aku tahu bahawa duit RAIS kita ni, kalau katakan kita nak keluarkan duit tersebut, maka nak keluarkan duit tersebut ialah kita perlu dapatkan satu surat faraid ni, aku tak ingat surat apa, di Mahkamah Tinggi Syariah, dan pihak RAIS baru boleh keluarkan duit daripada akaun kita yang sedia ada. So ini mungkin dalam kes ni kita tak tahu password akaun RAIS, kita tak tahu dia punya username, kita tak boleh nak login. Maybe phone dia pun dah lock, kita tak tahu dia punya password untuk screen lock dia apa semua, kita tak tahu. So prosesnya macam itulah. Tapi berdasarkan apa yang aku baca, proses ni mungkin makan masa 6 bulan hingga ke 2 tahun tak silap. Okey, dan memang agak lama. So aku rasa, aku harapkan, walaupun aku tahu RAIS ni memang ada risiko itu. Risiko bila kita mati, duit yang kat dalam tu memang akan agak susah sikit lah untuk waris kita proses. Tapi aku rasa
tidak ada masalah kot, sebab benda tu ialah benda yang tak terjangka. Dan aku sentiasa doakan lah, moga-moga kan aku sendiri dipanjangkan umur dan dapatlah aku keluarkan duit ni bila sampai waktunya nanti. Tapi aku rasa kalau siapa yang takut bila dengar pasal proses untuk mengeluarkan duit raise ni apabila pemilik akaun sudah meninggal dunia, bolehlah start keluarkan. Tapi aku rasa benda tu adalah benda risiko yang kita perlu hadapi lah. Kematian itu akan datang bila-bila masa, dan kita kok mana pun kita kena bersedia. Sebab bila kita dah berada dekat dunia sana, aku rasa duit tu bukan menjadi satu kayu ukur lah, bukan menjadi orang kata satu perkara yang kita perlu bimbangkan. Cuma bila kita ada dekat atas dunia ni, kita kena plan elok lah kan. Kalau kata mungkin kita ditadikan sakit ke apa ke, mungkin lah kalau aku didiagnose dengan something yang mungkin tak dapat nak ada cure, tidak ada cure, dan kita dapat tahu dah bahawa kematian kita nak dekat, mungkin aku akan keluarkan. Tapi kalau katakan kematian itu lebih kepada sesuatu yang tak ada jangka seperti accident ataupun semua tu, aku rasakan the first thing yang aku akan buat ialah, aku dah pernah buat pun, ialah aku dah bagi tahu isteri aku tentang password dan juga username. Dan aku tahu isteri aku ataupun orang-orang lain bukannya orang yang macam ambil kisah sangat pelaburan, tapi aku tahu duit ni perlu diuruskan bila aku tak ada. Jadi aku bagi tahu dia dekat dalam phone tu, okey, ada satu bahagian, satu folder dekat sini terhimpun application. Okey, aku bagi tahu dia lah, aku ada application yang mana yang ni aku terlibat dengan pelaburan. Okey, so kalau tak ada, kalau katakan aku tak ada nanti, okey, dalam telefon ni cuba keluarkan, cuba buatlah macam mana pun untuk keluarkan duit ni. Kalau katakan kita tak sempat lah, kalau kita sempat, alhamdulillah kita keluarkan dulu. Tapi the first thing is, aku rasa perkara yang paling baik lah untuk kita sebagai pengguna raise ataupun pengguna Wahid Invest ke apa saja, adalah lebih selamat kita jangan simpan akaun tu sorang-sorang. Kita at least lah bagi tahu someone yang dekat dengan kita. Macam aku, isteri aku, mungkin nanti selepas ni bila anak aku dah besar, aku akan bagi tahu dia, okey, papa ada akaun ni. So kalau papa tak ada, tolong settlekan, tolong keluarkan. Biarlah ambil masa lama ke apa ke, janji dia orang boleh rasa duit tu pada satu masa dia akan datang. Okey, sebab pada aku pelaburan ni ialah pelaburan untuk future, dan kita tak tahu apa yang berlaku dekat future. Okey, jadi aku rasa benda ni sangat membantulah kalau siapa-siapa yang nak tahu. Sebab aku rasa jarang lah orang bercakap pasal apa yang terjadi selepas kita meninggal dunia. Adakah duit tu memang, memang for Muslim dia akan pergi ke faraid, dan for non-Muslim, yes, tu geran probate tu, dan juga surat kuasa mentadbir. Yang itu nak baca lebih pasal proses geran probate, pasal proses surat kuasa mentadbir oleh Mahkamah Tinggi apa semua tu, hampa perlu baca lah, Google lah. Aku rasa yang tu lebih baik daripada aku explain. Takut aku explain nanti salah. Okey, bab faraid pun aku rasakan aku tak mampu nak explain dengan detail, tapi hampa perlu pergi Google dan ambil tahu, tanya orang yang lebih pakar. So kita perlu bersedia saja dengan apa-apa saja kemungkinan kan, kematian akan datang bila-bila masa. Tapi sebelum tu kita kumpul lah apa yang terbaik dekat dunia ni. Saham Rais ni aku rasa saham yang sangat bagus. So sekarang ni, ketika hampa duk tonton video ni kan, Rais sedang buat satu promosi, di mana kalau siapa yang join Rais sekarang means hari ni 20 hari bulan April sampai 20 hari bulan Mei, dalam sebulan, hampa akan dapat bukan RM5 tapi RM20. Okey, so kalau siapa yang tonton video ni selepas daripada 20 Mei 2022, promo ni tak valid dah. Okey, so siapa yang tonton video ni daripada 20 April hari ni sehinggalah 20 Mei, jangan lupa dekat bawah, dekat description ada satu link. Okey, daftar akaun Rais, akaun Rais menggunakan link tersebut, dan RM20 akan dimasukkan ke akaun anda. Sebelum ni Rais hanya bagi RM5. Kali ni special price, sempena Ramadan, sempena Syawal, dia bagi 4 kali ganda, iaitu RM20. So rugilah kalau siapa yang tak try. Bagi siapa yang dah try, tak payah duk gatai-gatai nak minta lah, sebab satu IC, satu akaun sahaja. So habis dah bahagian tu, teruskan melabur seperti biasa. So aku harap benda ni dapat dikongsikan lah, sebab lepas ni aku akan tanya pula tentang Wahid. Kalau aku nak tanya pula apa yang terjadi terhadap akaun Wahid, adakah
bila kita mati, Wahid ni akan ada proses-proses dia, akan tahu atau benda sama seperti Rais. Okey, kita tunggu nanti. Okey, dan terima kasih kepada siapa yang dah menonton. Siapa yang belum join Rais, join sekarang. RM20 untuk hampa semua. Rugi kalau tak join. Try dulu. Kalau tak puas hati, boleh tutup account. Okay, so itu sajalah. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.